Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi hari ini cikgu akan masuk bab baru iaitu bab 11, transformasi isometri. Okey, awak boleh rujuk buku teks muka surat 206 Okey, dalam transformasi isometri, apa yang awak nak belajar adalah apa yang dimaksudkan dengan transformasi. Apa jenis-jenis transformasi? Itu translasi, pantulan dan juga putaran. Okey, cikgu terus ke muka surat yang seterusnya. Okey, tengok muka surat 208. Okey, definisi transformasi. Okey, apa yang dimaksudkan dengan transformasi? Transformasi merupakan proses mengubah kedudukan, orientasi atau saiz imej suatu objek melalui translasi, pantulan dan putaran. Imej yang dihasilkan oleh transformasi isometri adalah kongruen. Okey. Jadi apa yang dimaksudkan dengan kongruen? Okey ni perkataan kongruen. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan kongruen? Kongruen dua objek tu dikatakan kongruen jika kedua-duanya mempunyai bentuk dan saiz yang sama tanpa mengambil kira orientasi pergerakannya. Okey, apa yang dimaksudkan dengan orientasi pergerakan? Orientasi pergerakan ni adalah macam mana dia bergerak. Okey, dia bergerak ke arah mana? Okey, itu adalah merupakan orientasi pergerakan. Jadi kongruen, awak boleh ingat perkataan kongruen, dua objek tu mesti mempunyai bentuk dan saiz yang sama. Okey, kita terus ke muka surat yang seterusnya. Okey. Muka surat 209. Okey, sebelum transformasi berlaku, okey, bentuk rajah asal dinamakan objek. Okey, jadi yang asal kita panggil sebagai objek. Okey, yang asal kita panggil sebagai objek. Okey, jadi A, B, C, D ni kita panggil sebagai objek. Okey, manakala selepas transformasi, objek sebelum transformasi, selepas transformasi bentuk itu dinamakan imej. Okey, macam mana nak bezakan antara objek dengan imej? Okey, saya besarkan. Okey, untuk objek dia tak ada tanda. Okey, untuk imej awak mesti tengok dia mesti ada A tanda, B tanda, C tanda, D tanda. Ataupun A prime, B prime, C prime, D prime. Jadi kalau awak jumpa simbol ni, yang ni menandakan ini adalah imej. Yang tidak bertanda ni, yang ni kita panggil sebagai objek. Okey, harap jelaslah perbezaan antara objek dan juga imej. Jadi, objek sebelum transformasi, selepas transformasi kita panggil sebagai imej. Okey. Okey, cikgu terus ke muka surat 212 iaitu translasi. Okey, apa yang dimaksudkan dengan translasi? Okey, translasi ni merupakan salah satu transformasi. Okey, apa yang dimaksudkan dengan translasi? Okey. Translasi merupakan pemindahan semua titik pada suatu satah mengikut arah yang sama dan melalui jarak yang sama. Okey, di bawah suatu translasi, objek dan imej mempunyai bentuk, saiz dan orientasi yang sama. Okey, kita tengok contoh 4.
Okey, kenal pasti rajah yang menunjukkan translasi. Berikan justifikasi. Okey, kita tengok yang A. Okey, kita tengok A. Okey, ini merupakan suatu translasi. Sebab apa? Sebab kerana bentuk, saiz dan orientasi yang sama. Okey, kalau B, B bukan translasi kerana orientasi tidak sama. Jadi kalau dia melibatkan transformasi jenis translasi, dia mesti bentuk, saiz dan orientasi yang sama. Okey. Kita terus ke muka surat yang seterusnya. Okey, saya terus kepada contoh 6. Tentukan vektor translasi OP berdasarkan rajah di bawah. Okey. Ya. Okey, P. Dia kata tentukan vektor translasi OP berdasarkan rajah di bawah. Jadi kita tengok daripada O. O tu merupakan asalan. Okey, jadi pada asalan, tengok pergerakan P berada di sebelah kanan. Jadi mesti awak akan bergerak ke sebelah kanan. Jadi awak kira petak. 1, 2, 3. Jadi kalau pergerakannya ke depan ataupun ke kanan, nilainya mesti positif. Okey. Jadi kalau pergerakannya 1, 2, 3 adalah positif 3. Okey. Lepas tu ke atas. Okey, P berada di atas. 1, 2, 3. Jadi kalau pergerakan sama ada ke atas, okey, ke atas, dia akan bernilai positif. Okey, apa jadi vektor translasinya adalah vektor dia akan tuliskan translasi. Okey, translasi ni awak akan tulis A, B. Okey, A ni untuk X, B ni untuk Y. Okey. Jadi A-nya kita dah buat tadi, bergerak ke depan ataupun ke kanan, nilainya adalah 3. Jadi 3, 3. Alright. Okey. Tengok yang B. Okey, B. Okey, kenapa B tengok P berada di sebelah kiri asalan. Okey, kita cuba buat. Okey. P sini sini P. Jadi daripada asalan, daripada sini ni. Okey, 1, 2, 3. Dia bergerak ke kiri ataupun ke belakang. Jadi nilainya adalah nilai negatif. Pergerakannya sebanyak 3 petak. Jadi negatif 3. Okey. Lepas tu nak ke P. Okey, nak ke P. Okey, 1, 2, 3. Pergerakannya adalah ke atas. Jadi kalau ke atas nilainya mesti positif. Pergerakannya berapa petak? 3 petak. Jadi apa vektor translasi bagi OP untuk gambar rajah B adalah negatif 3. Okay, negatif 3, 3. Okey. Okey, cuba tengok yang C. Okey, tengok C. Okey, kita tengok C. Okey. C.
Okey, C untuk OP. Okey, 1, 2, 3. Tengok pergerakannya ke mana? Pergerakannya adalah ke depan ataupun ke kanan. Positif. Berapa kali pergerakan? Berapa petak? Okey, sebanyak 3 petak. Okey, lepas tu yang seterusnya. 1, 2, 3. Barulah sampai di P. Jadi pergerakannya adalah ke bawah. Kalau ke bawah maksudnya negatif. Berapa petak? 3 petak. Jadi vektor translasinya adalah 3 negatif 3. Okey, jelas ha? Okay, cikgu harap awak jelas untuk contoh 6. Okey, cikgu terus kepada muka surat 215. Okey, tengok 215. Okey, tentukan translasi bagi rajah berikut. Okey, tengok contoh 7. Okey. Q prime. Okey, jadi situ kita nampak yang mana satu objek, yang mana satu image. Okey, untuk Q, okey, yang ni kita panggil sebagai objek. Okey, yang ni sebab dia ada Q tanda ataupun Q prime, yang ni kita panggil sebagai image. Okey. Jadi apa translasi dia? Okay, kita tengok translasi. Awak boleh pilih mana-mana bucu asalkan sepadan. Okay, kalau nak pilih bucu ni, okay, yang sepadan dengan bucu ni adalah di sini. Okay, kita tengok pergerakan, kita buat X dulu. X. Okay, pergerakan X. Jadi 1, 2, 3. Okey, pergerakannya adalah ke belakang ataupun ke sebelah kiri. Jadi negatif sebab dia kiri ataupun dia ke belakang. Jadi negatif. Negatif berapa? Tengok berapa petak yang bergerak. Bergeraknya adalah 3 petak. Okey, 1, 2, 3, 4. Okey, pergerakannya adalah 4 petak ke atas. Jadi positif 4. Jadi translasinya adalah negatif 3, 4. Okey. Tu kalau awak nak ambil bucu ni. Kalau tengok pada contoh dia ambil bucu sini. Awak nak ambil bucu ni pun boleh. Asalkan bucu yang awak ambil tu adalah bucu yang sepadan. Okey. Tengok B. Okay, kita tengok B. Okey, B. Yang mana satu objek, yang mana satu image. Jadi awak tengok image mesti bertanda. Okey, jadi sini image, sini objek. Okey. Jadi apa translasi? Okey, saya ambil bucu sini. Okey, saya ambil bucu ni Okey, tengok pergerakan dia. Kita buat X dulu. Okey, 1, 2, 3, 4. Okey, pergerakannya ke kiri ataupun ke belakang. Jadi negatif, berapa petak yang bergerak? 4. Okey, 1, 2, 3. Pergerakannya adalah ke bawah. Negatif. Okey, jadi ke bawah adalah negatif. Berapa petak yang bergerak? 3. Jadi translasinya adalah negatif 4, negatif 3. Okey, ingat awak boleh ambil mana-mana bucu. Asalkan sepadan. Okey, cikgu harap jelas macam mana awak nak cari vektor translasi. Okey. Yang seterusnya contoh 8. Okey, tengok contoh 8. Lukis image bagi objek A
dalam rajah dengan translasi berikut. Okey, dia dah bagi. Untuk contoh 8A, translasinya adalah negatif 2, negatif 4. Okey, kita tengok. Sekejap. Okey, translasinya tadi adalah negatif 2, negatif 2, negatif 4. Jadi, awak bergerak mengikut translasi yang diberi. Okey. Okay, awak tengok. Okey, saya ambil bucu ni. Okey, pergerakan negatif 2. Okey, A ni merupakan objek. Okey, kita nak cari mana image untuk A. Okey, negatif 2. Bucu ni dulu 1, 2. Okey. Negatif 4 ke bawah. 1, 2, 3, 4. Okey. Okey, 1 sini. Okey, yang seterusnya bucu ni pergerakannya negatif 2. 1, 2. Okey, 4 ke bawah. 1, 2, 3, 4. Okey, sini. Okey. Yang seterusnya bucu ni pergerakan negatif 2. 1, 2. Okey, 1, 2, 3, 4. Right. Sini Jadi, macam mana image dia? Okey, image awak sambung je titik ni. Okey. Yang warna hijau ni. Okey, ni Okey, yang ni. Okey, ni adalah A prime. Jadi, kita dah dapat image bagi A di bawah translasi negatif 2, negatif 4. Okey. Boleh? Okey, jelas Okey. Kita tengok translasi yang kedua iaitu 3 negatif 1. 3 negatif 1. Okey, 3 translasinya adalah 3 negatif 1. Jadi, gambar rajah yang sama. Okey, awak bergeraklah. Okey, bergerak 3. 3 positif. Dia mesti ke depan ataupun ke kanan. 1, 2, 3. Negatif 1. Negatif 1 adalah mesti ke bawah. 1. Jadi, sini. Itu bucu yang pertama. Okey, bucu yang kedua. Okey, saya ambil yang ni. Okey, 3. 1, 2, 3. Negatif 1 ke bawah 1. Okey. Jadi, bucu yang kedua di sini. Okey. Yang ketiga. Okey, yang ketiga. Okey, 3 bucu ni 1, 2, 3. Negatif 1, jadi 1. Okey. Jadi, awak boleh sambungkan titik. Okey. Okey, yang ini merupakan A tanda ataupun A prime ataupun image bagi A. Okey, jelas Kalau awak tengok sini, bentuk, saiz dan orientasinya adalah sama. Okey. Okey.
Okey, ini contoh yang saya buat tadi. Okey, tengok pergerakan dia. Okey, mesti melibatkan bucu yang sama. Okey. Okey, jadi saya berhenti di muka surat 215 iaitu contoh 8. Jadi untuk kelas esok hari Selasa saya akan sambung dengan muka surat 216 menentukan koordinat image apabila koordinat objek diberikan. Masih lagi dalam transformasi jenis translasi. Jadi saya nak awak fahamkan video untuk bab 11 untuk bahagian 1 ni. Okey, kalau ada masalah boleh tanya saya. Jadi untuk menguji diri untuk latihan Okey, untuk latihan awak boleh cuba latihan di muka surat. Saya tengok muka surat apa Okey, cuba latihan di muka surat Okey, cuba latihan di muka surat 237. Kejap. Ke surat 237. Okey, boleh cuba yang menjana kecemerlangan ni muka surat 237. Saya nak awak cuba soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3. A, B, C dan juga D. Lukis image bagi objek A di bawah translasi yang diberikan. Okey, cikgu rasa itu saja untuk hari ini. Okey, terima kasih.